Okay. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang Maha Memberi, yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf. Allah ya barik, Allah ya bar, yang Maha Baik. Allah memberikan kita limpahan kebaikan demi kebaikan. Dan alhamdulillah pada petang yang barakah ini Allah masih lagi mengizinkan saya untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua di FB, di page. Subhanallah, sahabat-sahabat semua, dan kita juga akan ada bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Nanti saya akan perkenalkan, Masya Allah. Seterusnya selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah, sebagai memberkati majlis ilmu kita pada petang yang barakah ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat di FB, di page dan juga di Instagram, saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan tenang, bahagia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kurniaannya di dalam kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustazah buat live secara mengejut. Ya, memang mengejut, tanpa kami rancang, dan kita percaya ini adalah di dalam perancangan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat maklum, pagi tadi saya bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa dalam satu forum di Dewan Sadatina Asma ini. Kemudian selepas itu kita ada perasmian galeri Ustazah Asma, dan saya menerima tetamu yang istimewa, iaitu daripada Darul Tahfiz Huriyah Al-Jannah. Masya Allah, Darul Tahfiz Huriyah Al-Jannah. Ini nama madrasah. Mereka datang seawal pagi bersama dengan anak-anak. Kemudian mereka duduk lagi sampai tengah hari, sampailah dekat asar. Dan akhirnya saya memang dah kenal lama Umi, Mama dan juga Ustazah. Tetapi alhamdulillah petang ini, hari ini Allah izinkan untuk kita buat sesuatu sebagai manfaat untuk para pendengar, manfaat untuk umat Islam khususnya, dan manfaat untuk juga madrasah ini. Subhanallah, madrasah ini sekali lagi diberi nama Darul Tahfiz Huriyah Al-Jannah. Pengasasnya iaitu Puan Hajah Zuzairina binti Zainuddin. Anak-anak ini panggil Mama. Subhanallah. Dan bersama anak dia yang tercinta, ini anak kepada pengasas, iaitu Ustazah Sufairah. Ustazah Sufairah sebagai muallimah, sebagai mudirah lah, sebagai muallimah ataupun kekanda, kakak-kakak kepada adinda ni, anak-anak ni. Subhanallah. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, para pendengar sekalian, Madrasah Tahfiz ini terdiri daripada anak-anak yatim. Masya Allah. Sebelum ini ada ramai lagi, ada yang keluar, ada yang masuk. Subhanallah. Di kalangan anak-anak yatim dan asnaf fakir miskin daripada usia 3 tahun sehingga 18 tahun. Yang ada sekarang ni yang paling kecil ni. Subhanallah. Apa khabar?
Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Nama siapa? Maryam. Maryam, Masya Allah. Umurnya 3 tahun. Subhanallah, sebelah ustazah ni nama siapa? Asma. Asma, nama kita sama, Masya Allah. Asma senior, Asma junior. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Umur berapa Asma? 7. 7 tahun. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ada lagi bersama kita ni anak-anak berusia daripada start 3 tahun dan ada yang berumur 18 tahun. Dan subhanallah, muslimin-muslimat sekalian, Mama Hajah Zuzairina menerima anak-anak ini dengan penuh kasih cinta daripada ada di kalangan yang ahli waris yang menghantar, ada juga tak tahu daripada, maksudnya daripada pihak mana yang mencari. Maksudnya Mama Hajah telah menjaga dan membesarkan anak-anak ini bersama dengan anak dia tercinta, bersama dengan suami. Subhanallah, ada yang daripada baru lahir, merah, baru lepas lahir beberapa hari, ada beberapa bulan, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, diberikan pendidikan yang terbaik. Mereka ini ada yang hafaz Quran 10 juzuk, ada yang 9 juzuk, ada belas juzuk. Subhanallah. Ada mereka ini juga, anak-anak ini juga diberikan ilmu-ilmu fardu ain, Masya Allah. Jadi saya sebenarnya sangat berbahagia, walaupun sebenarnya agak keletihan sebab dah beberapa hari buat persiapan. Setiap malam hampir tidur pukul 2 pagi, 1 pagi, tapi Allah berikan kekuatan bila melihat wajah-wajah anak-anak yang bersih suci ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebagai mukadimahnya, sebagaimana yang saya tuliskan tadi, siapa ingin merehatkan diri, merehatkan fikiran dengan alunan yang sangat mendamaikan, insya-Allah kita persilakan. Permulaannya adalah bacaan alunan Al-Quran daripada salah seorang pelajar-pelajar tahfiz ni. Dipersilakan. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritsun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Okey, subhanallah, bacaan alunan Al-Quran yang begitu indah daripada anak-anak kita. Muslimin muslimat sekalian, benarlah kata-kata ulama yang menyebutkan tentang sesungguhnya anak yatim itu bukan anak yang tidak ada ibu dan ayah, tetapi anak yatim itu adalah anak-anak yang tetap mempunyai ibu ayah tapi ibu ayah mengabaikan pendidikan. Subhanallah, hari ini kita jumpa ramai anak-anak ada mak ayah tetapi ibu ayah tidak memberatkan tentang pendidikan Al-Quran, memberatkan tentang cintakan Al-Quran, cintakan Allah, cintakan Rasulullah dan sebagainya. Kita bimbang anak-anak kita, walaupun kita masih ada, tapi mereka umpama anak-anak yatim yang tidak mendapat peluang pendidikan mengenal Allah, Rasulullah dan sebagainya. Namun anak-anak ini mungkin mereka tidak kenal ibu bapa mereka yang sebenar. Mungkin mereka tidak kenal siapakah adik-beradik mereka yang sebenar. Tetapi hakikatnya mereka telah pun dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tangan seorang ibu, seorang kakak yang sangat baik, yang soleh-solehah. Subhanallah. Akhirnya mereka mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Masya Allah, hakikat sebenarnya kita tidak tahu siapakah yang yatim yang sebenarnya. Anak-anak ini memiliki melebihi daripada seorang ibu dan seorang ayah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sekarang marilah sama-sama kita mendengar alunan yang indah, qasidah dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hayatilah tuan-tuan puan-puan sekalian dengan mata, dengan pendengaran, dengan mata hati kita. Subhanallah, dipersilakan. Ini dah ada kan? Okey, siapa juga yang suara kuat? Okey, betul ya? Nah, letakkan dekat dengan mulut ya. Subhanallah. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Allah
salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad abadillah sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihmu, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibadi abadillah, jujur dipercayai ke atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Aku Kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tafarriju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghuraibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la birahmatika ya arhamar rahimin. Ya alimu ya alimu ya qadiyu ya mubin ya kafiyu ya ghaniyu ya fattahu ya razak Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khairi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad abadillah sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad abadillah, jujur dipercayai ke atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Mendidik yang dua tadi. Kita gabungkan dulu. Insya-Allah. Okey, boleh. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian,
Alhamdulillah mungkin ada yang baru hadir bersama. Tertanya-tanya Ustazah Asma dengan siapa ni? Sekali lagi saya sebut, saya bersama dengan anak-anak Madrasah Darul Tahfiz Huriyah Al-Jannah. Anak-anak ni di kalangan anak-anak yatim dan juga anak-anak asnaf. Tetapi mereka sangat luar biasa. Akhlaknya yang sangat baik. Dah lama, dah berapa kali saya bertemu. Mungkin lebih daripada 5 kali. Dan anak-anak ni penuh santun, terdidik dengan baik. Masya Allah. Saya sebenarnya tak sabar ni. Boleh berdiri sekejap si comel. Allah, berdiri pun sama. Berdiri pun sama sebab dia kecil sangat. Dia baru 3 tahun. Mungkin Syira boleh zoom. Okey, ini namanya adik Maryam. Masya Allah, subhanallah. Bukan adik lah ni, anak anda ni. Anak anda Maryam, subhanallah. Maryam, boleh tak Ustazah nak dengar Maryam selawat tadi tu? Maryam dah hafal kan? Okey, Maryam selawat dengan semangat. Baru 3 tahun ya. Muslimin-muslimat sekalian, bagaimana dia membesar dalam suasana yang sangat baik. Suasana selawat, suasana Al-Quran, zikrullah. Akhirnya kita nampak walaupun baru usia 3 tahun, Masya Allah begitu terang hatinya. Okey, dipersilakan Maryam untuk selawat. Okey. 2, 3. Wasallim ala Sayyidi Rasulillah Muhammad Ibni Abdillah Wasallallahu wa ala alihi wa sahbihi jama'i. Sali salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nillazi ta'alu bihil mukaru wa tafaridu bihil mukaru wa ta'alu bihil Subhanallah, Allahu Akbar. Selawat tafrijiyah, Masya Allah. Anak anda Maryam, Masya Allah. Maryam ada hafal mana-mana surah tak? Boleh tak Ustazah nak dengar Maryam baca Al-Quran? Surah mana yang Maryam nak bacakan? Surah apa? Yasin. Oh, Masya Allah. Nak bacakan surah Yasin. Masya Allah. Boleh? Cuba. Maryam 3 tahun nak memperdengarkan bacaan surah Yasin. Masya Allah. Okey, Maryam, silakan. Bismillah. Baca. Bismillah. Yasin wal Qur'anil hakim innal kalamus salih ala siratim mustaqim tanzih itu kamamma ya aba ufawafilun qala Sadaqallahul Azim. Subhanallah, comelnya. Tadi kami bincang sebelum kita mula. Maryam, nanti Maryam bacakan Al-Quran tau. Lepas tu Ustazah cadangkan Maryam baca Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Tapi sangat mengejutkan bila kita tanya, Maryam nak baca surah apa? Dia tukar fikiran, nak baca surah Yasin. Masya Allah. Tapi kan Maryam, Ustazah nak dengar juga Maryam baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Boleh? Start daripada awal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul baca. Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Okey, Asma, Ustazah nak dengar Asma pula pilih mana-mana surah. Ikutlah surah Juzul Amma ke apa-apa surah untuk diperdengarkan. Boleh ke Asma? Boleh. Subhanallah. Bismillah. Okey, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Saya pun nampak ada titisan air mata daripada Asma. Masya Allah, subhanallah. Memang anak-anak ni memang selalulah kalau saya jumpa tu kita salam, kita cium, subhanallah. Para pendengar sekalian, Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak ini mereka mungkin tidak kenal, macam saya sebutkan tadi, tak kenal siapa ibu ayah mereka, tak kenal keluarga mereka, tetapi mereka dikurniakan Allah mungkin lebih baik daripada anak-anak kita. Bila saya tengok anak-anak ni, saya terbayangkan anak-anak sendirilah. Adakah anak-anak saya dapat pendidikan yang sepatutnya daripada kami, daripada kita ibu ayah sekalian? Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, di sebalik anak-anak ini adanya ibu yang sangat hebat, iaitu Mama Hajah Zuzairina, Mama Rina. Okey, Mama Rina. Dan kakak yang sangat hebat, Ukhti Sad, Masya Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Mama Rina. Mama kenalkan sikit, boleh ceritakan sedikit latar belakang, Masya Allah. Dan mungkin boleh berkongsikan sesuatu yang istimewa tentang Mama sendiri, pengalaman hidup sikit. Kemudian bagaimana anak-anak ini dan sebagainya, Masya Allah. Dipersilakan Mama. Masya Allah. Ni duduk je selesa. Kalau lengah, gerak-gerak, ya. Okey, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya kasihi, lagi saya sayangi, sahabat dunia akhirat saya, adinda Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Asma kerana kesudian beliau menjemput saya dan anak-anak pada petang yang penuh barakah ini yang tanpa dirancang. Semua ini adalah rancangan Allah Subhanahu wa taala dengan secara spontan, dengan secara tiba-tiba. Ustazah memanggil saya pada petang ini untuk buat live bersama. Alhamdulillah, madrasah saya yang dikenali dengan Darul Tahfiz Suria Al-Jannah ini telah tertubuh pada tahun 2008. Pelajar-pelajar perempuan yang seperti Ustazah nyatakan tadi, yang terdiri pada anak-anak yatim piatu dan asnaf, seramai 17 orang, yang berusia daripada 3 tahun sehingga 18 tahun. Di madrasah ini adalah madrasah tahfiz sepenuh masa, yang mereka ini tinggal sepenuh masa 24 jam, insya-Allah selama 360 hari, insya-Allah bersama saya setiap hari, siang dan malam. Di sini pendidikan khas adalah Al-Quran. Anak-anak menghafal Al-Quran seawal pagi jam 4 pagi dan berakhir sebelum waktu tidur, yakni selepas isyak. Aktiviti harian mereka adalah selain daripada menghafal Al-Quran, mereka juga belajar bahasa Arab bersama anak-anak saya yang diorang kenali dengan Ukhtisad. So di sini anak-anak wajib berbahasa Arab kerana Al-Quran itu sendiri adalah bahasa Arab, bahasa syurga. Jadi diorang kena faham apa yang diorang baca dan apa yang patut diorang fahami. Itu sedikit sebanyak latar belakang mengenai madrasah saya. Madrasah saya ini terletak di Taman Nusa Intan, di Jalan Kuala Pilah sana. Bismillah. Okey. Mungkin boleh, tadi tu kan ada wayak ni Mama pegang je. Tadi Ustazah wayak tu dua supaya kami tak perlu delay. Okey. Terima kasih. Okey, Mama Rina,
boleh ceritakan bagaimana Mama Rina dikurniakan oleh Allah anak-anak ni? Subhanallah. Subhanallah. Tak pernah yang saya terfikir Allah menghantar saya anak-anak macam ni. Untuk saya nak jelaskan dengan lebih mendalam lagi, agak sensitif juga untuk jiwa saya. Tetapi ini sebenarnya adalah satu anugerah yang sangat besar, sebenarnya hadiah juga daripada Allah atas kehilangan sesuatu yang amat berharga pada diri saya satu ketika dulu. Tetapi hikmah yang sangat besar Allah gantikan dengan anak-anak sebegini yang tak pernah saya cari dan tak pernah saya terfikir akan hadirnya anak-anak sebegini. Tetapi rancangan Allah itu maha hebat, mengaturkan segala-galanya buat saya. Jadi seperti yang Ustazah tanya, macam mana saya dapat anak-anak ini? Tak tahulah. Anugerah bagi saya tu. Anugerah seorang demi seorang. Asalnya matlamat saya tu untuk membuka madrasah tahfiz, untuk mendidik anak-anak yang sekarang ini jauh untuk mencintai Al-Quran khususnya. Macam kita tahu anak-anak sekarang ni lebih kepada hal-hal duniawi. Jadi niat saya atas yang telah saya buat pada anak sendiri. Jadi macam tu rancangan saya untuk anak-anak yang ada di luar sana. Jadi Alhamdulillah akhirnya seorang demi seorang latar belakang mereka macam ni lah. Ada yang datang tanpa diserahkan daripada badan kebajikan sendiri yang tak diketahui, tiada waris langsung. Ada yang tanpa ibu ayah dan ada juga daripada keluarga tetapi mereka tidak mampu langsung untuk membesarkan anak-anak ini. Jadi dengan berbesar hati saya menerima, walaupun tak fikir jauh lah. Saya rasa macam inilah anugerah Allah buat saya. Jadi saya teruskan dan Alhamdulillah sehingga kini. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, saya tahu perkembangan madrasah Mama Rina ni sedikit sebanyak. Saya tahu bagaimana Mama Rina berusaha untuk memberikan kehidupan yang terbaik untuk anak-anak ni. Dan saya bukan sekadar bertanya langsung kepada Mama Rina, saya bertanya juga kepada ahli keluarga Mama Rina. Sebab kadang-kadang kita kan terfikir, adakah maksudnya hari ini ramai sangat orang maksudnya menjaga anak yatim dan sebagainya, sejauh mana Mama Rina menguruskan dengan baik. Tapi Alhamdulillah saya rasa sangat tenang dengan jawapan yang diberikan oleh orang sekeliling. Mereka semua membenarkan, mengatakan Mama Rina ni memang dia jaga anak-anak tu macam anak dia, mendidik dengan baik, dengan penuh kasih sayang dan sungguh bertanggungjawab dan sebagainya. Maksudnya bukanlah semata-mata seumpama ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan, tidak. Masya Allah. Dan saya tahu perkembangan Mama Rina, bagaimana dia berusaha berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Ada ketikanya tidak mampu untuk menampung belanja, terpaksa berpindah, diminta keluar daripada premis dan sebagainya. Tapi Mama Rina setiap kali berjumpa dengan saya tidak pernah meminta, tak pernah menagih, tak pernah kata Ustazah tolong kami, Ustazah sedikit sumbangan. Tak, Mama Rina bukan seorang yang begitu. Dan petang ini pun saya yang tawarkan, Allah yang izinkan. Mama Rina bukan minta Ustazah tolonglah madrasah, tak, tolonglah cari sumbangan, tak. Mama Rina tak pernah meminta begitu dengan saya. Sebab itu saya rasa subhanallah, beliau adalah seorang wanita yang sangat kuat, yang sangat tabah. Dan anaknya ni Ustazah Sad ni, Ukhti Sad ni, Masya Allah, Ukhti Sad ni, dia telah meninggalkan Mama Rina macam mana dia didik anak perempuan dia di Syria ketika darjah 5. Ya, darjah 5 ni 11 tahun. 11 tahun, 12 tahun telah dihantar belajar ke Syria, kemudian sambung ke Mesir. Dari segi bahasa Arabnya subhanallah sangat hebat. Kemudian balik Malaysia belajar lagi, dan pulang ke Malaysia tidak mengharapkan jawatan-jawatan yang tinggi, mencari-cari di tempat yang lain. Dia kembali kepada mamanya, subhanallah, dan menyumbang kepada mamanya untuk madrasah mamanya ni, untuk jadi guru mendidik anak-anak ni sendiri. Dan saya boleh tengok kasih sayang di antara mereka, Masya Allah. Sebab itu dengan berbesar hatinya, dengan bahagianya Mama Rina, saya membuka peluang kepada sahabat-sahabat di luar sana yang ingin bersama-sama. Dan Nabi SAW bersabda dengan hadis yang sahih, Nabi kata, mereka yang menyantuni anak yatim, mereka yang menyantuni anak yatim, aku dengan mereka yang menyantuni anak yatim, Nabi sebut ibarat dua jari ni. Maksudnya jari telunjuk dengan jari tengah sangat rapat.
aku dengan mereka yang menyantuni. Menyantuni bukan macam kita santun-santun jumpa anak yatim, peluk tak. Maksudnya yang membesarkan, yang mendidik, yang memberi makan, memberi nafkah, sehinggalah anak-anak yatim ini terpelihara, terdidik dan sebagainya. Mereka dengan aku, Rasul kata, ibarat dua jari, sangat rapat. Allahu Akbar. Mungkin kita tidak akan mampu jadi seperti mana Mama Rina, Ukhti Sad, kita tak mampu. Tetapi janganlah lepaskan peluang untuk kita sama-sama bersama sekurang-kurangnya dalam bentuk bukan mujahadah masa, bukan mujahadah tenaga, bukan mujahadah memberi kasih sayang, perhatian, tapi dalam menginfakkan mujahadah harta kita. Mungkin siapa yang ingin bersama dengan Mama Rina, Ukhti Sad dan anak-anak ini membahagiakan mereka, Masya Allah, bolehlah bersama-sama. Kita ada tinggalkan maklumat. Sebenarnya Mama Rina dia bukan minta Ustazah tolong share, tak. Ini adalah ikhlas daripada saya. Subhanallah, saya kata, Mama Rina, anak-anak sekalian, Ustazah tak boleh tolong banyak. Tapi yang Ustazah boleh tolong adalah hebahkan kewujudan kamu, keistimewaan kamu. Subhanallah. Dan madrasah ini, maka mungkin ada di luar sana pihak-pihak yang ingin menghubungi langsung dengan Mama Rina, dengan Ukhti Sad. Allahu Akbar. Mana tahu rezeki anak-anak ini, yang salihah ini, yang salih-salihah ini, mereka mendapat satu jaminan kelangsungan hidup yang baik, Masya Allah, tempat yang selesa. Mereka tak perlu lagi berpindah randah, kan, pindah sewa di sini, kan, sewa di sana. Mungkin ada pihak yang budiman, yang hartawan, yang Allah kurniakan rezeki yang lebih, Masya Allah, ingin memberikan tempat tinggal yang tetap, yang kekal untuk anak-anak ini. Maka percayalah, anak-anak ini tak akan menyia-nyiakan harta yang dibelanjakan. Anak ini akan hafaz Quran, anak ini akan hafal hadis Nabi, anak-anak ini akan membesar, menyambung perjuangan Rasulullah, dan selama itulah pahala mengalir untuk kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian, sekarang saya nak jemput kepada Ukhti Sad. Masya Allah, seorang wanita salihah. Ustazah doakan Ukhti Sad dikurniakan suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ukhti Sad nak berkongsi sedikit perasaan ataupun apa harapan, matlamat Ukhti Sad untuk adik-adik ni. Okey, silakan Ukhti Sad. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Tadi salah satu adinda Aisyah dan Adinda Rashidah ada baca Al-Quran, dapatkan maaf, okey. Surah An-Nisa ayat 19. Okey. Jadi daripada ayat tu saya nak beri sedikit maksud yang berada di akhir tu. فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Yang bermaksud, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Jadi kat sini, Sadaqallahul Azim. Jadi dekat sini, maksud yang saya dalami dalam ayat ni terlalu besar untuk saya lah, kan. Sebab Mama Rina dan saya sendiri, kami menghadapi sesuatu ujian yang tidak siapa pun mahu ujian itu. Tak ada siapa pun tak teringin, tak terfikir untuk hadapi benda tu. Jadi bila baca ayat ni, maka bersabarlah, sebab perkara yang kita suka tu boleh jadi dalam tu ada banyak kebaikan. Dan sekarang kita nampak kebaikan di satu persatu Allah tunjuk. Hikmah di sekarang Allah tunjukkan. Setiap seorang yang ada di sini, jalan ceritanya berbeza. Masya Allah. Yang menjadikan kehidupan saya ni nampak, oh, saya ni alhamdulillah patut lebih bersyukur lagi, sebab yang ini jalan ceritanya macam ni, saya tak hadap macam ni. Yang ini kecil lagi dah macam ni. Saya masih ada ibu, masih ada keluarga, dia tak ada siapa-siapa. Jadi alhamdulillah, daripada ayat tu saya lebih rasa kehidupan ni memang Allah jadikan untuk banyak ujiannya, untuk jadikan kita orang yang bersabar. Fasta'inu bisabri wassalah. Saya tekankan dalam dua ni, kunci dalam hidup saya adalah tenang, walau apa pun yang terjadi, tenang dan sabar. Redha itu adalah kunci. Jadi untuk anak-anak ni, insya-Allah Ukhti Sad berharap semoga kita menjadi anak yang solehah, hamba yang taat dan insan yang bermanfaat, insya-Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ukhti Sad, kalimah yang sangat indah. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, saya percaya muslim-muslimat pun dah jatuh cinta kepada anak-anak, kepada Ukhti Sad, kepada Mama Rina.
Samalah. Saya pun sama. Masya Allah. Asma, Mariam dan anak-anak. Ustazah, maaf Ustazah tak ingat nama-nama anak-anak. InsyaAllah kita doakan anak-anak ini akan berjaya. Berjaya di dunia dan di akhirat. Anak-anak ini menjadi wanita yang salihah, perhiasan terindah, bidadari di jannah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan insyaAllah anak-anak ini akan bertemu bahagia. Sekarang pun bahagia, Masya Allah. Dan Allah berikan bahagia yang sebenar itu bila dalam hati kita ada Allah, hati kita ada Rasulullah, hati kita ada cintakan kepada kalamullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan sebagai penutup, Mama Rina, bolehlah saya silakan Mama Rina untuk kata-kata akhir kepada para pendengar, mungkin harapan kepada anak-anak. Silakan Mama. InsyaAllah. Okey. Harapan saya adalah sangat besar. Saya berharap anak-anak ini baik daripada segi hafazannya, baik daripada segi akhlak, terbentuknya akhlak dan adab, Masya Allah, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat mereka dunia dan akhirat. Tak ada yang saya selalu cakap, Mama tak pinta apa balasan, wang ringgit apa pun. Cukuplah satu sedekah Fatihah dan Mama pergi meninggalkan kalian. Sambung apa yang saya bawa untuk kalian di madrasah ini. Itu je yang saya cakap. Dan saya selalu tekankan erti syukur dalam hidup mereka. Pada awalnya mereka ini dirahsiakan siapa, tetapi saya rasa itu adalah sangat bahaya apabila mereka besar kelak, bila mereka tak mengetahui siapakah diri. Jadi bagi saya tak perlu ada rahsia di situ. Jadi perlu ada rasa syukur kerana di antara jutaan manusia di luar sana, kanak-kanak kalian semua anak-anak yang terpilih yang dihantar di saat semua orang tidur lena, korang semua dah bangun, dah menghafal Quran dengan mak surat, dah baca Yasin daripada seawal pagi. Anak-anak semua tidur lena, ibu ayah bekalkan, siapkan pergi sekolah, tapi kalian semua dah siap sidai kain, dah siap mengemas rumah khidmat, apa semua. Kerana inilah yang kita nak ajar bagaimana kepayahan Fatimah Az-Zahra, anak anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita nak rasakan siapa kita nak senang lenang. Sedangkan dia anak kepada baginda Rasulullah, susah payah sebagai seorang wanita, walaupun diminta seorang pembantu, tetapi kata Rasulullah cukup sekadar hanya dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi Mama kata bacalah ayat ini andainya kalian letih. Kalau kalian penat, ini adalah ganti tenaga yang banyak hilang. Jangan disibukkan benda-benda dunia yang kat luar ni, sebenarnya yang lara, yang tak membawa kalian besok yang akhirat ni yang nyata. Itu yang selalu saya pesan pada anak-anak ini. Jadi harapan saya itulah, agar dapat anak-anak ini menghafaz 30 juzuk Al-Quran ini dengan mudah, insya-Allah. Dan saya berharap doa semua mendoakan anak-anak saya ini agar cita-cita mereka ini tercapai, menjadi seorang hafizah yang berakhlak mulia. Subhanallah, masya-Allah. Subhanallah. Terima kasih kepada Mama Rina. Masya Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ada 7 orang anak. Rasa sangat mencabar nak besarkan. Itu anak sendiri. Saya tak terfikir kalau saya mampu menjaga anak orang lain. Dan Mama Rina dengan Uftisar ada belas-belas orang anak untuk dijaga. Daripada rumpun yang berbeza, perangai yang berbeza, jalan cerita yang berbeza, bagaimana baka yang berbeza, bagaimana nak menyatukan anak-anak ini. Allahu Akbar. Kita doakan Mama Rina, Uktisat, suami Mama Rina, ayandanya, dan ada ustaz lagi, diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah pertolongan, diberikan Allah rahmat Allah, redha Allah dalam setiap apa yang diusahakan, sihat dan kuat, dipanjangkan usia dalam barakah, dimurahkan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka dengan itu sekali lagi kita nak anak-anak kita ni, Ustazah minta sekali lagi, Ustazah rasa macam tak puas dengar kamu selawat tadi tu dengan terjemahan, kemudian selawat tafrijiyah. Boleh ya? Sekali lagi lepas ni kita pergi makan, insya-Allah. Ustazah tahu kamu dah lapar, nanti kita sama-sama nanti, masya-Allah. Okey, sekali lagi, wahid, isnin, salasah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi
رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا عليم يا عليم يا قادر يا مبين يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمي بالخير Salawat dan salam atas junjungan penghulu kasihku, pengubah hatiku, jasadmu dan rohanimu, penghulu para Rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai ke atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ustazah harap kamu ingat apa yang Ustazah nak katakan ni. Kamu semua sebenarnya anak-anak yang bertuah, bukan anak-anak yang malang. Walaupun tak kenal siapa ibu ayah kamu, tapi kamu jauh lebih bertuah, lebih bertuah, lebih beruntung daripada anak-anak yang di luar sana. Walaupun ada yang ada ibu ayah, tapi ibu ayah mereka tak sayang mereka. Ramai anak-anak di luar sana ada ibu ayah, tapi ibu ayah pukul mereka. Ada di luar sana anak-anak kecil seperti kamu, ada ibu ayah tapi ibu ayah mereka tidak berikan kasih sayang, tidak berikan pendidikan dan sebagainya. Sebagaimana Mama Rina kamu sebut, kamu seawal pagi telah pun membaca, menghafal Al-Quran, selawat, baca Al-Maksurat, kamu pandai uruskan diri kamu sendiri, buat khidmat dan sebagainya. Dan sebenarnya kalian semua ini, ingatlah wahai anak-anak ustazah sekalian, kamu adalah anak-anak yang beruntung, anak-anak yang terpilih. Allah pilih kalian untuk berada di tangan orang yang soleh, di tangan orang yang solehah. Subhanallah, berbahagialah dan rasalah keberuntungan tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kalian sebenarnya merasakan kasih sayang itu direct daripada Allah, daripada Rasulullah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ustazah boleh tumpang kamu di akhirat kelak. Kamu boleh tarik tangan ustazah, sama-sama kita jumpa Rasulullah, sama-sama kita jumpa Allah Subhanahu wa taala di syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Mama Rina, Ukhti Sad, terima kasih pada anak-anak semua. Terima kasih kepada semua para pendengar di FB dan juga di IG. Masya Allah, alhamdulillah, sangat bahagia kita pada petang yang barakah ini. Rasa sangat sayang untuk mengakhir, tapi kita tetap perlu mengakhirkannya. Di dunia kita ini bertemu sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan di syurga Allah kita bakal bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita tangguhkan majlis ilmu, majlis zikir kita pada petang yang barakah ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oh, ada yang bertanya tahfiz ni di mana? Di Taman Nusa Intan, Seremban, Negeri Sembilan. Kita ada tinggalkan nombor telefon. Belum. Okey. Ni nombor telefonnya. Nanti kita tinggalkan. Okey. Saya sebutkan nombor telefon ni. Boleh tinggalkan komen ya. Di komen tu. Okey, nombor telefon 014 90 900 25. 014 90 900 25. Tapi sini sangat mengalukan sesiapa yang nak ziarah, nak jumpa anak-anak, ahlan wa sahlan, dialu-alukan. Boleh hubungi nombor yang telah disebutkan. Masya Allah, insya Allah kehadiran sangat dialu-alukan, berkasih sayang dengan anak-anak ni. Masya Allah. Jadi sebagai penutupnya, tadi dah tutup, kita lambailah. Kita lambai kepada semua, Masya Allah, anak-anak ni. Subhanallah. Sekian muslimin-muslimat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sama